مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana masih diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam kuliah subuh ini. Di mana sebelum ini saya diberi amanah untuk dalam kuliah maghrib. Cuma Haji Suhaimi ada call untuk tukar pula untuk kuliah subuh dalam tajuk yang samalah, kita tentang ilmu faraid, insya-Allah. Ahli jemaah yang sekalian, dalam kuliah saya yang lepas telah saya sebut kita selesaikan tentang beberapa perkara berkaitan dengan asas pengenalan faraid dan juga tentang yang kuliah lepas tentang hutang-hutang si mati, di mana apa yang telah saya sebut ni dia bukan kita berjalan satu persatu semasa proses faraid ini. Sebenarnya dia berjalan secara serentak. Maksudnya berjalan serentak ni kita tak boleh nak asingkan setiap satu perkara tu sehinggalah kita selesai faraid tu. Maksudnya dalam pengurusan ilmu faraid ni kita kena tengok pada hutang yang ada, pada wasiat yang ada, pada hibah yang ada, pada harta pencerian yang ada, dan juga pada kalau ada isu berkaitan dengan wakaf yang ada tu. Selepas selesai semua tu, barulah kita boleh agihkan harta si mati mengikut ahli waris. Kepada ahli waris itulah mengikut hukum faraid, ataupun sekiranya ahli waris bersetuju boleh dibahagikan secara sama rata. Bukan kata kita nak menafikan faraid tu. Kalau kata dalam faraid yang telah saya sebut sebelum ni ada 1/3, ada dapat 1/2, dapat 1/4, 1/6, 1/8 dan sebagainya, kita boleh ikut yang tu. Tetapi jika ada persetujuan bersama di kalangan ahli waris, boleh juga kita nak ikut, nak bahagi sama banyak. Ataupun kalau kata ada yang ahli waris tak nak terima faraid pun, boleh dia tolak pembahagian faraid tersebut dan diagihkan kepada ahli waris yang lain. Dan kita kena ingat benda ni, bila ada isu-isu yang berbangkit semasa pembahagian faraid ni, dia akan menyebabkan pembahagian faraid itu tertangguh. Kalau kata kita tak selesaikan benda-benda ini, dia menyebabkan pembahagian tersebut akan tertangguh. Yang nak kata tertangguh macam mana? Dia ada di dua institusi dalam kita di Malaysia ni, dalam negeri, sama ada di negeri Selangor ataupun mana-mana negeri. Institusi yang untuk mengagihkan faraid ini adalah yang pertama Pejabat Pusaka Kecil, dan yang kedua adalah Mahkamah Syariah. Di Pejabat Pusaka Kecil ni dia akan keluarkan surat mentadbir pusaka, dan di Mahkamah Syariah ni dia menentukan ahli waris. Saya dah sebut dah sebelum ni tentang peranan ni. Cuma bila ada isu-isu ni, kadang-kalanya Pejabat Pusaka Kecil ataupun kalau melibatkan dengan tanah, pembahagian tanah apa semua tu, Pejabat Tanah juga akan terlibat. Dia akan tertangguh, dan pihak-pihak ini sama ada Pejabat Pusaka Kecil atau pejabat tanah ni, dia akan minta ahli waris ni rujuk kepada Mahkamah Syariah untuk menentukan sah ataupun tidak sesuatu isu tu. Antara yang perlu ditentukan sah ataupun tidak isu-isu tersebut adalah isu yang berkaitan dengan hibah, wasiat, wakaf dan juga harta pencerian. Ini pun ada melibatkan satu persoalan atau satu pertanyaan yang ditanya kepada saya. Kenapa proses yang dijalankan di mahkamah di Pejabat Tanah ni tertangguh? Dia dah pergi ke Pejabat Tanah, dia proses apa semua tu, dah bagi semua dokumen, dan dia kata, Pejabat Tanah kata sila rujuk ke Mahkamah Syariah. Ini jawapannya. Saya dah bagi jawapan kepada yang bertanya tu. Mungkin di kalangan ahli Korea juga dia ada WhatsApp saya tu, tak perasan nombornya tu, dan tak save dalam handphone saya lah nombor dia tu. Saya dah bagi jawapan. Cuma jawapannya pada kuliah kita ini
Dia disebabkan mungkin dalam proses perbicaraan di pejabat pusaka kecil itu ada isu berbangkit dengan hibah, wasiat ataupun harta semencerian. Bila melibatkan ada benda-benda tersebut, kita kadang-kadang kita tak tahu kalau melibatkan tanah ni, mungkin bagi pasangan yang telah bercerai ni, mungkin nama tu nama kita, tanah tu, rumah tu nama kita. Tetapi bila melibatkan pasangan yang bercerai, kadang-kadang kita tak tahu dia berlakunya satu kita nak katakan caveat, satu perintah tahanan ataupun sekatan terhadap urusan ataupun transaksi pada tanah tersebut difailkan oleh satu pihak. Maksudnya kalau berlaku perceraian di antara suami ataupun isteri lah, dia sebab dia ada kepentingan pada tanah tersebut, dia failkan, dan kita tak tahu, kita sebagai pemilik tanah ni kita tak tahu. Tiba-tiba bila mungkin kita yang tak tahu, tetapi bila melibatkan pemilik tanah asal tu tak tahu, dan pemilik tanah tersebut telah meninggal dunia, jadi ahli waris nak buat pembahagian pusaka tersebut, barulah tahu tanah tersebut ada caveat. Jadi caveat itulah menyebabkan proses ini, proses pembahagian harta pusaka di pejabat pusaka kecil dan pejabat tanah ni tergantung disebabkan ada caveat oleh pihak berkepentingan. Biasanya pihak berkepentingan ni dia adalah kalau melibatkan pinjaman, dia adalah tentulah pemberi pinjaman. Tetapi kalau tanah yang tak terlibat dengan mana-mana agensi luar, tanah yang dah selesai habis bayar ataupun rumah yang dah selesai habis bayar tu, dia akan melibatkan satu pihak ketiga yang ada kepentingan. Pejabat tanah dia akan terima kalau pihak tersebut ada kepentingan. Maksudnya contohnya dari segi hibah, wasiat dan juga harta semencerian ni, pihak berkepentingan tu dia boleh mohon caveat di pejabat tanah. Maksudnya nak menghalang transaksi tanah tersebut daripada dijual beli, dicagar, digadai dan seumpamanya lah, dipindah milik apa semua tu. Jadi bila ahli waris tahu tu tanah ni ada caveat, barulah dia akan timbul lah, pejabat tanah kata ada isu berkait dengan caveat ni disebabkan ada isu di mahkamah syariah. Jadi dia kena hadirlah di mahkamah syariah tu, ataupun dia kena tengok maklumat siapa yang memohon caveat tersebut. Kalau kata memohon caveat tu bekas isteri mati, dia kena rujuk balik apa kes yang dia failkan di mahkamah syariah. Jadi itu isunya yang kita akan bincangkan sepanjang kuliah ni. Dia ada satu persatu lah kita akan bincangkan. Hutang piutang ni dia mudah selesai, sebab kalau kata kita tahu kita boleh selesai menggunakan harta si mati yang sedia ada tu, kita selesaikan terlebih dahulu. Maksudnya wang tunai ke apa ke, kita biasanya hutang piutang ni kita akan menggunakan wang tunai si mati lah untuk selesaikannya tu. Kemudian berkaitan dengan hutang si mati juga. Sebelum saya teruskan untuk tajuk malam ni, sepatutnya tajuk pagi ni saya nak bincang tentang wakaf lah. Wakaf oleh harta si mati ni. Maksudnya si mati ada buat wakaf, tetapi dia sama ada dia dah sempat sempurnakan wakaf tersebut ataupun dia tak sempat lagi dan dia telah meninggal dunia. Cuma sebelum saya nak teruskan, ada beberapa soalan yang saya akan terima dan saya akan jawab dalam kuliah ni, insya-Allah. Soalan yang pertama saya terima ni, banyak soalan melalui WhatsApp. Dalam surau ni dia kurang. Tak ada masalah. WhatsApp pun kata kita akan jelas dalam kuliah jugalah, insya-Allah. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz, ayah saya ada buat caruman insurans konvensional semasa muda. Caruman lebih kurang 20 tahun. Bila meninggal baru kami tahu caruman tersebut, dan nilainya agak banyak lah, nilai caruman insurans tersebut. Soalannya, duit caruman tu kena zakat tak? Dan boleh tak duit caruman tu kami buat upah haji ayah dan mak dan bayar hutang piutang mereka kalau ada? Soalan ni dua soalan. Yang pertama berkaitan dengan duit insurans tu kena zakat ataupun tidak, dan yang kedua duit insurans tu nak bayar upah haji dan nak bayar hutang. Bila berkaitan dengan insurans konvensional ni, dua soalan yang dikemukakan ni dia berkaitan dengan pampasan ataupun insurans konvensional ni, pampasan daripada insurans konvensional ni dia dah carum lama.
Okey, dah cara lama sebulan mungkin 100, dah kalau 25 tahun, kalilah 1200 sebulan kali dengan 25, dapat berapa tu? Banyak tu. Okey, itu kalau dari segi caruman. Pampasan pula, okey, dia akan ada dua isu dalam ni. Okey, jadi berkaitan dengan insurans komisioner ni, dia ada satu fatwa bilangan 3 tahun 2014, tahun 2011 Negeri Selangor yang dikeluarkan pada 14 Jun 2011. Okey, fatwa fatwa ni berkaitan dengan hukum status pampasan polisi insurans komisioner selepas kematian pembeli polisi. Okey, yang ni kita kena ingatlah bila melibatkan insurans komisioner, dia berbeza tau. Insurans komisioner dengan takaful ni dia ada perbezaan. Okey, komisioner ni dia tak ada panel penasihat syariah. Takaful ni dia ada panel penasihat syariah di mana segala transaksi ataupun proses-proses pelaburan, jual beli saham apa melibatkan takaful ni dia dikawasi oleh panel penasihat syariah. Okey, ini bukan promosi takaful lah. Saya bukan ejen takaful lah. Okey, cuma kita nak kena faham takaful ni dia ada perbezaan dengan insurans komisioner. Jadi segala transaksi yang dilakukan oleh takaful ni dia ada penasihat syariah dan dia ada garis panduan yang mengikut hukum syarak. Jadi dia berbezalah dengan insurans komisioner ni, dia tak ada garis panduan hukum syarak dan tak ada panel penasihat ni. Jadi biasanya komisioner ni pelaburannya dia semua maksudnya semua ni segala macam cabang jalan proses pelaburan yang mendatangkan keuntungan kepada syarikat insurans tersebut, dia masuk aja. Dia masuk sahaja, tak kiralah halal haram, arak ke judi ke, semua dia masuk kalau insurans komisioner ni. Berbanding dengan takaful ni, okey, dia akan ditentukan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kalau nak masuk saham yang patuh syariah. Nak masuk pelaburan apa-apa ke ataupun bisnes apa-apa ke, bisnes yang patuh syariah. Okey, di situ. Jadi dalam berkaitan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh kita, sebab kita di Selangor ni kita khususkan kepada fatwa Selangor lah. Dia ada juga fatwa kebangsaan, Majlis Fatwa Kebangsaan dia keluarkan fatwa ni. Tapi fatwa kebangsaan ni dia hanya fatwa umum. Dia dinamakan secara umumnya yang dikeluarkan oleh fatwa kebangsaan ni, dan sekiranya negeri-negeri mengikut fatwa tersebut dia akan digazetkan di peringkat negeri. Bila digazetkan ataupun diterima oleh negeri tersebut barulah boleh diguna pakai di negeri. Okey, cuma fatwa ni dia ada dua lah macam saya sebut tadi. Sama ada yang pertama fatwa yang digazetkan ataupun fatwa yang tak gazet. Okey, dia ada dua ni. Cuma isu utama adalah fatwa ni sama ada gazet tak gazet. Yang pertama dia mengikat umat Islam. Kalau kata kita tak patuh dengan fatwa tersebut, boleh jadi kita berdosa ataupun kadang-kadang yang ringan sikit makruh lah sekiranya kita tak patuh tersebut. Dan kalau fatwa yang digazetkan ni, okey, fatwa yang digazetkan ni maksudnya dia masuk ke peringkat dia masuk di peringkat DUN dan dibincangkan di dalam, dia tak bincang secara spesifik dengan dalam perbincangan DUN tersebut, tetapi dia bincang dalam di kalangan Exco, dan Exco bersetuju, dibawa oleh mufti dan Exco bersetuju, Majlis Kerajaan Negeri pun bersetuju dengan tersebut, dan dia akan mengikat. Maksudnya mengikat dari segi undang-undang. Fatwa yang tak digazetkan ni dia tak mengikat dari segi undang-undang, tetapi mengikat kita sebagai rakyat Selangor, dia mengikat kita untuk patuh pada fatwa tersebut. Dan kalau fatwa tersebut digazetkan, dia akan mengikat dari segi undang-undang. Di mana kalau dia mengikat dari segi undang-undang, kesalahan-kesalahan berkaitan dengan pelanggaran fatwa ni boleh didakwa di mahkamah syariah. Okey, dan dipertuduhkan di mahkamah syariah, ada perbicaraan, proses perbicaraannya lah. Dan contoh fatwa yang digazetkan, okey, fatwa biasanya yang semua fatwa ni penting, tetapi selalunya yang digazetkan dia melibatkan kepentingan umum umat Islam. Kepentingan umum. Kalau tak ambil tindakan segera, dia boleh mendatangkan banyak mudarat kepada umat Islam. Sebagai contoh, fatwa yang selalu digazetkan adalah berkaitan dengan ajaran salah. Okey, ajaran salah ni ajaran sesat lah.
senang ceritanya ajaran sesat. Kita tengok contohnya fatwa berkaitan dengan ajaran Ayah Pin, kerajaan langit tu. Kemudian Rasul Kaha, Milah Abraham. Okey, ada juga fatwa yang lama dahulu, kontroversi sikit, yang dikeluarkan oleh Datuk Allahyarham Datuk Ishak Bahrom, fatwa berkaitan dengan Ratu Cantik. Ada dulu, dah lama dah kisah ni, tahun 90-an, fatwa berkaitan dengan Ratu Cantik haram. Ratu Cantik memang haram pun sebenarnya, tapi bila dia tak ada dalam dalam undang-undang kita ni, undang-undang syariah ni, dia tak sebut secara khusus kesalahan-kesalahan tersebut. Dia ada setengah-setengah peruntukan tersebut. Dia ada contohnya fatwa, okey, melanggar kesalahan, melanggar fatwa, berapa dendanya. Okey, tetapi dalam fatwa ni tak sebut secara khusus apa fatwa-fatwa tersebut dalam undang-undang tersebutlah kesalahan fatwa ni. Okey, dan kesalahan-kesalahan berkaitan dengan JRO pun tak sebut secara khusus dalam undang-undang kesalahan jenayah syariah negeri Selangor. Dia tak sebut kesalahan JRO. Okey. Okey, sebab JRO ni kadang-kadang dia benda baru. Kalau dalam undang-undang kesalahan jenayah tu dia ada sebut tentang pelacuran, ibu ayam, bapa ayam, apa semua dia ada sebut benda tersebut. Tetapi JRO ni kadang-kadang dia bukan pelacur. Dia cuma khidmat pelanggan, pelayan, khidmat pelanggan. Dia khidmat pelanggan, dia layan-layan di kelab malam, di karaoke, pusat karaoke apa semua tu adalah wanita-wanita yang bertugas sebagai pelayan. Okey. Jadi bila timbul isu berkaitan dengan JRO ni, okey, keluarlah fatwa mengharamkan perkhidmatan JRO. Okey, oleh orang Islam. Kalau bukan Islam, terpulanglah. Macam juga masuk, kalau kita kata masuk ke dalam kelab malam, karaoke itu bukan satu kesalahan, tetapi apa perbuatan yang berlaku dalam tu, yang adalah kesalahan. Okay, contohnya melanggar JRO, itu kesalahan. Kemudian berada di dalam pusat karaoke. Dia pusat karaoke ni, saya dulu pernah terlibat dengan penguatkuasa serbuan. Okey, dalam pusat karaoke ni dia akan buat bilik-bilik. Okey, untuk berkaraoke, bilik dia katakan bilik kedap bunyi. Bilik kedap bunyi ni. Jadi dalam bilik tu, bilik tak besar mana pun. Okey. Satu bilik dengan bilik yang bersebelahan tu dia tak dengar bunyi pun. Bilik ni bunyi dia, bilik ni saja dengar. Bilik sebelah tak dengar bunyi bilik sebelah ni. Jadi okey, itu bilik. Tetapi bila masuk dalam bilik tu, pasangan, bukan, kalau suami isteri tak salah lah, tapi pasangan lelaki dan wanita yang bukan mahram berdua-duaan dalam bilik tersebut, dia jadi satu kesalahan. Di bawah kesalahan khalwat lah. Okey, itu. Okey, ni dah jauh sikit dah pergi ni berkaitan dengan kesalahan. Kita nak ceritakan tentang gazet tadilah berkaitan dengan JRO ni. Biasanya JRO ni dalam kelab malam ni dia macam tu. Dia akan layan, entertain. Dalam kelab malam ni open sikit. Okey, tapi dalam pusat karaoke ni, dalam bilik dia akan entertain klien dalam bilik tersebut nak berkaraoke. Okey. Jadi ini yang jadi kesalahan bila fatwa yang digazetkan. Cuma dalam fatwa berkaitan dengan polisi insurans konvensional ni, dia kalau tak silap saya, dia tak termasuk dalam kategori yang digazetkan. Dia fatwa umum macam tu saja. Cuma kita kena patuhlah sebagai umat Islam supaya dia menjadi satu kesedaran kepada kita benda ni salah. Okey, fatwa ini menyatakan bahawa setelah meneliti pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, maka mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor kali ketiga 2011 yang bersidang pada 14 Jun 2011 bersamaan 12 Rejab 1432 Hijrah telah memutuskan seperti berikut. Yang pertama, insurans konvensional adalah suatu muamalat yang diharamkan oleh Islam kerana ia amat bercanggah dengan prinsip Islam. Oleh yang demikian, pampasan polisi insurans konvensional yang diterima oleh ahli waris adalah dikira sebagai harta tidak patuh syariah. Okey, insurans konvensional diklasifikasikan sebagai harta tidak patuh syariah. Tak patuh syariah ni faham lah macam mana. Dia tak kata haram pun, tapi tak patuh syariah harta tersebut. Okey. Yang kedua, fatwa yang kedua, jumlah bayaran pokok pembeli polisi ketika hayat sahaja dikategorikan sebagai harta pusaka si mati yang perlu diagihkan secara faraid, manakala pampasan polisi insurans konvensional tersebut wajib dilupuskan untuk tujuan disucikan harta tersebut
dengan diserahkan sama ada kepada pihak Baitul Mal atau didermakan untuk tujuan kebajikan, termasuk kepada golongan fakir dan miskin. Okey, dia ada dua. Polisi komisioner tadi sebagai contohlah. 100 bulan kali 12 bulan 1200 kali dengan 25 tahun. Dapat berapa ratus ribu tu? Banyak tu. Okey, yang dia carum 100 bulan selama 12 bulan selama 25 tahun itu adalah harta pusaka. Tetapi pampasan yang dijanjikan dalam polisi itu sekiranya pemegang polisi ini meninggal, dia akan menerima pampasan berjumlah 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta lah sekalipun, ataupun pampasannya 100 ribu sahaja pun. Pampasan maksudnya pampasan tu lebih kurang daripada nilai polisi, okey, caruman polisi tersebut, maka pampasan tersebut bukanlah harta pusaka dan hendaklah diserahkan kepada pihak Baitul Mal ataupun disedekahkan, diberikan ataupun didermakan kepada golongan fakir miskin. Kalau jumlah yang besar, senang cerita, ahli waris ni bagi je lah kat Baitul Mal. Baitul Mal pandai-pandailah uruskan nak bagi kepada mana. Sebab Baitul Mal dia banyak cabang. Maksudnya cabang pentadbiran pengurusan Baitul Mal dari segi wakaf, ada zakat, ada walaupun jabatan zakat, tapi Baitul Mal lah pihak yang bertanggungjawab nak pegang semua tersebut. Okey, kemudian dari segi wakaf, zakat, peruntukan am ni macam-macam lah dia boleh sediakan. Sebab apa yang ada pada Baitul Mal ni dia tak ada golongan asnaf. Zakat ni agihannya kepada golongan asnaf sahaja. Tapi Baitul Mal ni dia menyeluruh. Dia boleh buat macam-macam. Macam contohnya nak buat pembangunan masjid ke, surau ke apa ke, ataupun nak buat bangunan apa-apa ke, Baitul Mal boleh nak bagi peruntukan tersebut. Okey, sebelum saya jawab benda ni lah, kita tengok kepada fatwa-fatwa yang ada berkaitan dengan polisi ataupun pampasan lah. Kemudian ada juga fatwa yang ni lagi lama, fatwa berkaitan dengan kedudukan wang pampasan kematian pekerja yang dianugerahkan oleh kerajaan dan syarikat swasta. Okey, wang pampasan ni lah maksudnya dia bukan satu caruman tetapi dia satu pampasan. Pampasan kepada pekerja yang meninggal dunia. Maksudnya dia tak ada caruman pun, tak dijanjikan apa-apa pun, cuma sebagai satu sagu hati, hadiah kepada pekerja tersebut atas khidmat pekerja tersebut yang telah meninggal dunia. Okey. Fatwanya menyatakan bahawa Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syarak Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan bahawa wang pampasan pekerja ini tidaklah dianggap sebagai harta pampasan. Oleh itu pembahagiannya tidak tertakluk kepada cara pembahagian harta pusaka. Okey, maksudnya wang pampasan ini dia wujud selepas kematian. Jadi bila dia wujud, sesuatu harta tu wujud selepas kematian, dia bukan milik si mati lah. Okey, bukan milik si mati dan dia tertakluk kepada pembahagian ahli, tidak tertakluk kepada pembahagian pusaka. Maksudnya biasanya wang pampasan ni kalau si mati ada isteri, wang pampasan ni akan diberikan kepada isteri. Jadi isteri ni terpulang pada dia nak agihkan macam mana. Biasanya kalau isteri dapat, dia akan agih kepada anak-anak lah untuk kehidupan dia dan juga keluarga anak-anak. Jadi ahli waris yang lain, kalau tak ada anak, isteri ni pasangan ni tak ada anak, ahli waris yang lain janganlah menuntut wang pampasan ni sebab dia bukan harta pusaka. Tapi kalau kata isteri ni kata dia nak bahagikan ikut faraid, tak jadi masalah sebab dia bukan harta pusaka. Harta pusaka ni adalah harta yang dimiliki oleh si mati sebelum dia meninggal. Harta tu memang dah wujud sebelum dia meninggal. Macam polisi tadilah, memang duit yang dia simpan, dia dianggap sebagai simpanan. Polisi komisioner tadi dia dianggap sebagai simpanan. Jadi benda tu walaupun dia tak pegang duit tu, tapi dia adalah satu simpanan dia, yang dia simpan selama berapa tahun sebelum dia meninggal dunia. Itu berkaitan dengan tadi. Jadi yang fatwa yang ada yang seterusnya adalah hukum penerimaan seluruh harta pusaka untuk waris terdekat dan anak-anak dan isteri suami untuk golongan fakir miskin. Okey, saya tak pasti sebab ni fatwa ni dia keluar tahun 2002.
Tajuknya lain, tapi fatwanya bunyi takaful. Fatwanya bunyi takaful. Bunyi fatwanya adalah mesyuarat Jabatan Kuasa Perunding Hukum Syarak Fatwa Negeri Selangor yang telah diadakan pada 10 September 2002 telah memutuskan bahawa wang caruman takaful adalah harta simpanan harta pusaka peninggalan si mati dan hendaklah dibahagikan mengikut sistem faraid. Sekiranya disetujui oleh pihak waris untuk dibagikan, maka boleh dilaksanakan mengikut keperluan yang disetujui atas dasar redha di kalangan semua waris yang layak mendapat pusaka tersebut. Okey. Yang ni saya tak boleh nak dapat penjelasan lah sebab ada lama keluar ni. Okey, tajuk atas dia secara umum, hukum penerimaan seluruh harta pusaka untuk waris terdekat, tetapi dalam ayat fatwa yang disetujui ataupun yang diputuskan adalah berkaitan dengan wang caruman takaful. Okey, dalam ni wang caruman takaful ni dia ada dua kaedah sebenarnya. Okey. Satu, kalau caruman takaful tu berkaitan dengan caruman takaful hayat, okey, dia dianggap sebagai harta pusaka lah. Sebab dia tujuan dia, simpanan dia tu adalah untuk takaful untuk simpanan dia, hayat dia. Tapi kalau takaful tu takaful yang bukan lebih kepada hayat, lebih macam sekarang ni ada hibah lah apa semua tu dia yang ditentukan takaful tersebut. Jadi dia yang tu boleh berjadi kepada, diserahkan kepada penama dan dia bukan tertakluk kepada faraid juga. Okey, kalau kata yang takaful ni dia adalah faraid, dia kena bahagi kepada ahli waris lah mengikut hukum faraid, ataupun jika disetujui macam saya sebut sebelum ni, jika disetujui harta pusaka tersebut nak bahagi ikut ketentuan masing-masing, ahli waris tersebut dah bersetuju, dah redha dengan ketentuan tersebut, maka boleh dibahagikan mengikut yang disetujui. Okey. Jadi berdasarkan ketiga fatwa ni saya nak jawablah soalan tadi. Okey. Jadi jelasnya bila kata melibatkan takaful konvensional ni, jawapannya kita tak boleh wang pampasan tersebut kita tak boleh nak kita tak boleh nak bayar hutang, nak buat wakaf haji, nak buat badal haji, kemudian ataupun kita nak keluarkan zakat atas takaful tersebut. Tetapi wang caruman tersebut dia kena zakat. Caruman yang ada simpanan tu dia kena zakat. Pampasan tu tak boleh. Macam yang minggu lepas ni Ustaz Fidoh dah sebut tu. Okey, kalau kata kita dah terikat, macam contohnya dia kata KWSP ke caruman apa semua tu, kalau terikat, bila dah keluarkan benda tersebut dia ada tempoh haulnya setahun. Boleh tunggu setahun. Kalau kata dapat caruman tersebut 100,000, boleh tunggu setahun. Maka setahunlah, selepas setahun tu kita kena keluarlah zakat simpanan tersebut selepas tu. Tetapi boleh juga bila dapat sahaja wang caruman tersebut, simpanan tersebut 100,000, kita boleh rujuk dengan pejabat zakat berapa nilai zakat yang kena bayar. Okey, yang tu lebihnya tu pampasan dia tak boleh nak buat bayar hutang ke, nak buat bayar haji ke apa semua tu tak boleh. Wang simpanan tadi ni boleh kita nak bayar hutang selepas tolak zakat, ada lebihan kita nak bayar hutang, nak buat badal haji apa semua tu boleh benda tersebut. Okey, cuma pampasan tu kita tak boleh, kena serahkan kepada Baitul Mal atau serahkan kepada fakir miskin. Tapi lebih baiklah kita serahkan kepada Baitul Mal lah. Okey, kemudian ada pula soalan ni soalan yang ketiga saya terima ni, tak masuk lagi kepada wakaf ni. Soalan yang saya terima juga. Ayah kami telah meninggal dunia dan ada tanah di kampung. Kami adik-beradik tak boleh nak jaga atau nak usahakan tanah tersebut. Boleh tak kami wakafkan tanah itu atas nama ayah supaya pahala itu berterusan kepada ayah kami? Okay, alhamdulillah anak-anak ni bagus. Dia tak nak terima tanah di kampung tu. Mungkin sebab kalau dia terima pun tanah tu akan terbiar kosong macam tu saja, akan jadi hutan rimba, semak semua tu, tak diusahakan. Sebab masing-masing, contoh hanyalah dia berada di Kedah, tanah tu ada di Kedah, anak ni semua adik-adik berada di Lembah Kelang ni. Jadi nak balik ke sana setahun sekali, setahun dua kali je. Jadi tanah tu kalau tak ni pun tak diusahakan pun tak ada hasil.
jadi tanah terbiar saja. Jadi dia nak wakafkan tanah tersebut. Okey, bagi soalan ni jawapannya yang pertama. Okey, bila disebut ayah kami ni, okey, ayah yang meninggal, anak-anak adalah. Okey, cuma saya tak tanya lebih dalam ni, soalan ni saya tak tanya lebih. Saya bagi jawapan umum saja. Okey, kena tengok anak-anak ni macam mana. Sebab dalam faraid ni kalau ada anak lelaki, anak perempuan, okey, selesai masalah lah harta ayah tu. Okey, ada ibu, ada anak lelaki, anak perempuan, okey, selesai masalah. Tetapi kalau ada anak perempuan sahaja, ada ibu, dia akan ada bahagian-bahagian yang lain. Maksudnya bahagian lebihan kepada pembagian harta pusaka tersebut, dia akan ada lebihan sedikit, maka lebihan tersebut pergi kepada Baitul Mal. Okey, kena kenal pasti dulu siapa ahli waris kepada si mati. Yang keduanya, okey, nak wakaf tanah peninggalan ayah tu. Okey, bila kita kena pasti, okey, kena dapat persetujuan semua ahli waris. Jika semua setuju, boleh dapat setuju untuk wakaf atau nak sedekah atau sebagainya, maka kita boleh teruskan niat tersebut. Maksudnya tanah ni ahli waris semua setuju. Okey, tanah ni adik, abang, mak, okey, setuju. Okey, tanah ayah ni mak setuju kita wakafkan, adik, abang, semua ahli adik-beradik ni setuju juga nak sedekah, nak wakafkan. Okey, kita boleh wakafkan. Boleh wakafkan tanah tersebut. Okey, kita boleh wakafkan. Tetapi macam saya kata tadilah, kena tengok kepada ahli waris. Tetapi jika ada ahli waris tak bersetuju, okey, yang tak setuju tu kena dapat bahagian dia lah. Yang tak setuju tu kena dapat bahagian dia mengikut faraid. Okey, mengikut faraid. Dia akan jadi isu lah bila ada tak setuju ni. Kalau melibatkan tanah ni akan jadi isu lah. Sebab apa akan jadi isu? Sebab tanah ni susah nak buat pembahagian, nak pecah lot ke apa ke kalau melibatkan keluasan tanah tu. Keluasan tanah tu kalau kecil tak boleh nak pecah lot. Dan kalau boleh pecah lot, siapa pula nak tanggung pecah lot tersebut? Maksudnya kalau yang ahli waris tak setuju ni, dia kena tangguhlah nak pecah lot tanah tu kalau bahagian dia. Dan dia kena tengok pula bahagian tu macam mana, berapa luas bahagian dia tu. Kalau dia nak pecah lot, okay, dia akan banyak isu dengan pihak pejabat tanah tu pula nanti. Dan kalau ada pula ahli waris tu, macam saya kata tadi, ahli waris tu adalah Baitul Mal. Kalau ahli waris Baitul Mal lagi susah. Lagi susah sebab Baitul Mal dia nak hak dia. Hak dia ni memang tertakluk dalam hukum syarak. Dia memang nak hak dia. Dan tapi susah-susah Baitul Mal pun kadang-kadang kita boleh tebus balik. Tebus balik hak Baitul Mal ni macam mana setengah-setengah negeri dia boleh tebus. Contohnya tanah tu kecil saja tapi menjadi milik Baitul Mal. Jadi ahli waris boleh nak tebus dengan Baitul Mal dengan sejumlah bayaran. Maksudnya dia tawarkan kepada Baitul Mal, okey, tanah ni kecil je, kalau Baitul Mal nak ambil pun tak boleh nak buat apa pun. Tergantung macam tu saja. Jadi kami nak setuju tebus bahagian Baitul Mal ni dengan sejumlah bayaran. Okey, biasanya kalau bayaran tersebut munasabah, Baitul Mal terima dan dia lepaskan hak dia ke atas tanah tersebut, dia serahkan balik kepada ahli waris benda tersebut. Ataupun ataupun jika ada ahli waris yang belum mencapai umur baligh, okey, kanak-kanak lah senang cerita, atau tiada kemampuan berfikir seperti seorang yang gila atau tidak sempurna fikirannya, maka mereka ada hak untuk mendapat bahagian mereka ikut faraid. Dan yang lain-lain tu, yang bahagian lebihan tu boleh wakaf. Ini pun sama jugalah. Tanah sebidang nak wakaf sikit je. Bahagian tu mungkin bahagian dia ada 5 beradik, seorang saja yang tak cukup syaratnya nak wakaf. Okey, seorang tak cukup syaratnya nak wakaf. Jadi 4 beradik lagi ni boleh nak wakaf dengan dia. Okey, boleh nak wakafkan. Seorang lagi ni dia tak boleh lah sebab dia tak cukup syarat untuk wakaf. Okey, dia tak cukup syarat untuk wakaf. Jadi itu berkaitan dengan soalan yang saya terima lah.
Okey, seterusnya kita kembali kepada tajuk yang sepatutnya kita bincangkan kalau sempatlah. 7.28 kita nak habis sempat sikit kot. Kalau tak sempat kita sambung tentang. Okey, kita akan masuk kepada tajuk wakaf. Walaupun soalan tadi wakaf tadi saya jelaskan awal supaya selepas ni kita akan clear lagi, jelas lagi berkaitan dengan isu wakaf ni. Okey, sebab apa wakaf ni kadang-kadang dia menjadi amalan sekarang. Kalau dululah amalan dulu memang dia wakafnya wakaf secara kosong. Dia sebut saja tanah ni diwakafkan untuk buat apa-apa. Tapi dari segi kuat kuasanya tak ada, jadi akan timbullah isu bila pewakaf ni meninggal dunia di kalangan ahli waris ni berebut. Tak nak ambil contoh yang jauh-jauh. Kalau ada dulu yang lama-lama di Pulau Pinang, di KL, Selangor ni banyak isu-isu wakaf. Kita ambil yang terdekat baru ni, seminggu ataupun 2 minggu lepas. Sebuah pusat tahfiz diarahkan keluar. Pelajar lelaki dihantar ke Pahang, pelajar perempuan dihantar ke Negeri Sembilan kalau saya tu. Okey, atas isu dia kata pemilik tanah dah batalkan wakaf. Dia kata dulu ada MOU di Kelantan baru ni. Saya tak ulas secara keseluruhan, cuma kita tak tahu apa isu yang sebenar, tetapi pemilik tanah dalam kenyataannya dia kata kita tak buat pun wakaf. Kita tak buat pun wakaf, kita cuma buat MOU bagi dia gunakan tanah tersebut dengan bangunan-bangunan tu untuk tahfiz selama 7 tahun. Itu satu jawapan daripada pemilik tanah. Okey. Yang keduanya, kerajaan negeri baru 2-3 hari lepas dia buat kenyataan. Dia kata kerajaan negeri tidak bertanggung jawab ke atas isu ini sebab dia kata wakaf tersebut tidak melalui kerajaan negeri dan tahfiz tersebut juga tidak berdaftar dengan kerajaan negeri. Jadi kita tak tahu isu ini dan kita tidak bertanggungjawab lah untuk ambil bahagian itu sebab masih status tanah tersebut tanah sendirian. Okey, sekiranya ada wakaf pun, wakaf tu kita tak tahu macam mana berlaku wakaf tu. Okey. Okey, ini isu-isu wakafnya sering berlaku perebutan bila wakaf ni tidak sempurna syaratnya. Tidak sempurna, bukan syarat, kadang-kadang syarat tu sempurna tetapi dari segi pengurusan wakaf tersebut tidak sempurna menyebabkan berlakunya pelbagai masalah kemudian hari. Okey. Okey, wakaf ni kalau kita tengok dari segi bahasanya dia ada 2-3 perkataan yang boleh dikategorikan wakaf. Yang pertama wakaf lah, maksudnya terhenti sesuatu. Yang keduanya al-habsu, tertahan. Yang ketiganya al-mana', terhalang. Okey, ini segi bahasanya wakaf tersebut terhenti. Kalau kita baca Quran dia ada wakafnya. Wakafnya kita tempat berhentilah, tempat berhenti bacaan Al-Quran. Okey, kemudian dari segi istilahnya, okey, istilah inilah penjelasan kepada wakaf tersebut apa maksudnya. Jadi istilahnya bermaksud terhalang atau tertahan atau terhenti sesuatu manfaat harta yang dimiliki oleh seseorang pewakaf ke atas dirinya, dan segala manfaat tersebut telah berpindah kepada penerima wakaf, iaitulah oleh umat Islam dan juga untuk agama Islam. Okey, maksudnya bila seseorang tersebut dah mewakafkan hartanya, contohlah dia wakafkan tanah dia. Okey, dia wakafkan tanahnya yang ada dusun ke, dusun Durian King ke, Musang King ke apa semua tu. Sepatutnya sebelum dia wakaf, segala manfaat ke atas tanah tersebut menjadi miliknya. Tetapi bila dia dah wakaf tanah tersebut, maka manfaat tersebut bukan lagi milik dia. Walaupun tanah tersebut masih lagi atas nama dia, tetapi bila dia sebut sahaja wakaf tu, manfaat itu tidak lagi boleh diambil. Maksudnya manfaat itu telah berpindah kepada umat Islam ataupun kepada agama Islam lah. Jadi kalau kata dia dah tentukan apa wakaf tersebut, okey, ikut benda tersebut lah. Okey, kita lihat kepada satu dalil pensyariatan wakaf ni. Kita boleh lihat daripada surah Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Okey. Yang bermaksud kamu tidak sekali-kali akan mencapai kebaikan yang sempurna sehinggalah kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi.
Dan apa jua yang kamu dermakan, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui keadaan kamu. Okay, ini dalil pensyariatan wakaf lah. Maksudnya benda tersebut kita ada, kita miliki, sama ada kita suka ke kita tak suka ke. Tetapi bila melibatkan harta ni, ada ke harta yang manusia ni tak suka? Maksudnya kita miliki harta ni, memang kita sukalah pada harta tersebut. Jadi kita dermakan harta yang kita miliki itu, yang kita suka tu, dengan jalan yang sepatutnya, maka benda tersebutlah akan menjadi wakaf, dan dia akan manfaatnya akan berterusan kepada kita. Maksudnya pahalanya itu akan berterusan selagi mana harta tersebut dimanfaatkan. Selaginya benda tersebut ada, maka dia akan berterusan manfaat kita tu, kita akan dapat pahalanya tu. Manfaat pada harta tu kita tak ada, kita tak dapat. Kalau kata kita wakafkan dusun Musangking, Derian Musangking ni, kalau ikutkan hukum syarak, pandangan sebahagian ulama, ijma' ulama lah, apa yang ada pada dusun tu, durian tu, walaupun sebiji, kita dah tak ada manfaat lagi dah. Kita dah tak ada dah. Kalau kata kita wakafkan kepada, kita serahkan tanah tersebut kepada Baitul Mal, Majlis Agama Islam, semua tu seumpamanya kita serahkan wakaf tersebut kepada Majlis Agama Islam untuk diurus takbirkan, kita kena tanya balik Majlis Agama Islam. Maksudnya masa kita buat wakaf tu, kita tanya baliklah kepada pihak majlis sebagai pengurus pentadbir pada wakaf tersebut. Dia tanya, saya dah bagi dusun Musangking ni untuk majlis urus takbir, untuk usahakan dan dapat ni, boleh tak? Boleh tak bila sampai musim durian tu saya nak ambil sikit lah, bukan nak berniaga, nak ambil sikit untuk saya makan, untuk keluarga saya makan, kata. Sebab dusun lain tak ada dah, nak beli mahal. Jadi yang ni lah kami nak ambil sikit. Majlis kata boleh, bolehlah kita ambil. Tapi syaratnya jangan kita ambil manfaat yang selebihnya lah, sekadar untuk kita makan sahaja, untuk keluarga kita sahaja. Dan ada satu hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, asaba Umaru ardan bi Khaybar, fa'ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha, faqala ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar lam asib mala qattu wa anfasu indi minhu, faqala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha, faqala fatasaddaqa biha Umaru wa annahu la yuba'u asluha wa la yubta'u wa la yurasu wa la yuhabu, qala fatasaddaqa Umaru fil fuqara'i wa fil qurba wa fil riqab wa fi sabilillah wa ibnis sabil wa dhaifi la junaha ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'rufi aw yut'ima sadiqan ghaira mutamawil mala. Yang bermaksud, hadis ni daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Umar telah Sayyidina Umar telah mendapat sebidang tanah di Khaybar. Kemudian dia datang berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pendapat berkenaan cara menguruskannya. Katanya, wahai Rasulullah, saya telah mendapat sebidang tanah di Khaybar, saya belum pernah memperolehi harta yang lebih baik daripada ini. Baginda bersabda, jika kamu suka, tahanlah tanah itu, wakafkanlah tanah itu, dan kamu sedekahkanlah manfaatnya. Lalu Umar mengeluarkan sedekah hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual dan dibeli serta diwarisi atau dihadiahkan. Dan Umar mengeluarkan sedekah hasil sedekahnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, dan untuk memerdekakan hamba juga, untuk orang yang berjihad di jalan Allah, serta untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan menjadi hidangan untuk tetamu. Umar dia wakaf ni dia bagi syarat lah, dia ikut asnaf, untuk mengikut asnaf zakat. Ini syarat yang diberikan oleh Sayyidina Umar untuk tanah wakaf ni.
Orang yang menguruskan boleh makan sebahagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan kepada temannya dengan sekadarnya. Ini yang saya katakan tadi ni. Bila dia diserahkan kepada Baitul Mal atau majlis agama Islam, jadi kalau kata kita yang serahkan wakaf tersebut, kita boleh mohon balik untuk sedikit kita nak makan ataupun kita nak ada sekadar keperluan kita tu. Okey. Tapi kalau kata kita dah serah, kita tak minta, kalau ikut ijma' ulama memang tak boleh kita nak ambil apa-apa manfaatnya. Okey, kalau di sebelah Kedah lah tempat saya dulu, dia ada wakaf. Kalau dulu orang dulu wakaf apa? Wakaf tanah rendang, tanah sawah. Dia wakaf. Wakaf tanah sawah tu, okey. Wakaf tanah sawah tu, okey, manfaat dia memang tak boleh ambil dah. Dia tak boleh nak usahakan, dia tak boleh nak buat apa dah tanah tersebut. Jadi diserahkan kepada pihak wakaf. Okey, sebab dulu saya sekolah di Maktab Mahmud. Okey, di sekolah saya tu ada sebidang, luas juga tanah tu. Besarnya lebih kurang 3 ataupun 4 padang bola sepak tanah sawah sebelah sekolah tu. Itu memang tanah wakaf untuk Maktab Mahmud. Dia wakafkan untuk kebajikan Maktab Mahmud. Tapi sayangnya dulu masa dia wakafnya ni tahun, kalau tak silap saya, dalam tahun 40-an 50-an tu memang kawasan tu kawasan sawah, bolehlah nak buat. Tetapi bila saya sekolah di situ tahun 90-an, dah sekolah di situ, tanah tu tanah dah terbiar. Sebab apa terbiar? Tanah sawah tu dah tak ada sumber air nak masuk kat situ. Sumber air nak masuk, jadi tak boleh nak kerjakan. Jadi dia jadi kosong macam tu sahaja, tak boleh nak usahakan. Sehinggalah sampai satu tahun, saya tak ingat tahun bila, Maktab Mahmud dapat dana, jadi tanah tersebut ditembus dan dibuat bangunan baru. Okey. Dia itu contohnya kalau dulu-dulu diwakafkan. Okey, ini wakaf tak apalah, walaupun bukan dari, tapi dia wakaf kepada institusi sekolah, jadi senang nak urus takbirnya tu. Maksudnya bila dia wakaf, dia tak ada hak lagi nak usahakan, nak ambil hasil ke apa, dia tak ada. Dia mesti dapatkan daripada penerima wakaf tersebut. Okay, sikit lagi lah, kita ambil sikit lagi tentang cerita tentang wakaf ni sebelum kita nak huraikan lagi tentang isu-isu wakaf ni. Sebab isu wakaf ni dia ada di Selangor ni special. Selangor ni special sebab apa saya kata? Dia ada enactment wakaf negeri Selangor. Dalam tu dia ada ceritakan dengan detail lah tentang macam mana kita nak urus takbirkan wakaf tersebut. Okey, satu lagi cerita tentang wakaf ni kita lihat berkaitan satu wakaf yang dibuat oleh Khalifah Saidina Osman bin Affan. Okey. Dan sampai sekarang ni dikabarkan bahawa sahabat-sahabat lain ni tak ada dah sejarahnya. Maksudnya tak ada dah akaun dia, dah tak macam seolah-olah memang bila dah meninggal, dah wafat, dah meninggal, sahabat-sahabat ni mereka dah meninggal, tamat sekat situ saja. Berbeza Saidina Osman ni sampai sekarang dia seolah-olah masih hidup. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab hasil wakafnya tu asalnya, okey, apabila umat Islam berpindah daripada kota Mekah berhijrah ke Madinah. Okey. Jadi pada awal penghijrahan tersebut, mereka ni seolah-olah orang baru kan, sampai ke tanah tersebut tak ada apa? Tak ada tanah, tak ada rumah, tak ada hasil nak ni, cuma mereka menumpang ihsan daripada saudara-saudara kaum Ansar tersebut. Okey, kalau kita lihat sejarah, kalau cerita-cerita sirahnya, Ansar ni ada yang tawarkan isteri kepada kaum Muhajirin apa semua tu. Okey, ceritanya sampai satu ketika kota Madinah ni pernah mengalami, penduduk kota Madinah ni pernah mengalami kemarau yang panjang. Bukan kemarau, dia macam satu dia macam satu penderitaan, kesukaran untuk dapatkan bekalan air. Dia banyak banyak telaga di Madinah ni, tetapi telaganya tu bila orang Mekah ni dia dah biasa minum dengan air Zam-Zam. Kalau kat Mekah ni air Zam-Zam tu walaupun satu telaga tu sampai sekarang ni, kalau kata kita tengok pam lah banyak mana pun dia tak akan kering.
punca air Zam-Zam tu sampai sekarang. Pam lah, gunalah pam canggih macam mana pun dia tak akan kering air Zam-Zam tu sekarang ni. Berbanding kalau telaga biasa ni, kita pam menggunakan pam yang canggih, okey, berapa kapasiti, berapa liter padu air tu dia akan kering juga. Tapi air Zam-Zam ni dia tak akan kering, dia memang akan salur ke seluruhnya di Mekah ni sekarang ni. Okey, zaman dulu kaum Muhajirin ni dia dah selesa sedapnya air Zam-Zam ni. Jadi bila sampai ke Mekah ni, ada air Zam-Zam, ada air tetapi dia tak selazat air Zam-Zam. Cuma ada satu telaga ni milik Yahudi. Okey, telaga ni milik Yahudi yang dinamakan sebagai telaga Raumah. Dan rasa air telaga ni seolah-olah sama macam air Zam-Zam. Tapi pemilik, bila nama telaga ni milik Yahudi, pemilik Yahudi ni dia jual. Jadi setiap hari dia jual. Siapa nak air ni bayar kat dia, siapa nak bayar kat dia. Jadi susahlah orang ni. Jadi kaum Muhajirin ni memang dah biasa dengan air Zam-Zam yang sedap ni. Dia rasa yang tu satu bulan, tapi bila nak beli itu jadi kesukaran pada mereka. Jadi Nabi Muhammad pun bersabda, okey, wahai sahabatku, siapa sahaja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk membebaskan pergi itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat syurga Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Okey, jadi yang diceritakan bahawa ramai sahabat yang pergi kepada Yahudi ni menawarkan untuk beli telaga tu, nak beli telaga tu, tapi Yahudi ni tak setuju. Tawar, jumlah tu agak tinggi. Okey, tawar juga tak setuju. Jadi last sekali Saidina Osman pergi. Dia tawar nak beli telaga tu. Okey, dia tawar kalau tak dalam yang diceritakan, okey, yang diceritakan dalam sirah tu, Saidina Osman tawarkan dengan nilai 40,000 dirham. Okey, banyak ni 40,000 dirham tu pada Yahudi tu. Yahudi tu kata tak mau jual. Dia kata kalau aku jual telaga ni, apa hasil aku ada lagi? Setakat 40,000 dirham tu lah. Habis 40,000 dirham tu, aku tak boleh apa-apa lagi dah. Habis dah. Jadi Saidina Osman pun katalah, okey, tak apalah, hang tak mau jual 40,000 dirham ni, tak apalah, aku beli separuh sudah. Satu hari aku, satu hari hang. Satu hari aku, satu hari hang. Aku beli separuh je telaga ni. Okey. Jadi Yahudi pun kata, oh, kalau macam ni aku dapat 20,000 dirham, aku boleh jual air telaga ni, boleh jual lagi. Okey, tak apalah. Okey, tak apa, setuju. Deal. Okey, dia pun setuju. Jadi Osman pun Saidina Osman pun bagi duit, banyak duit kat dia. Okey, kemudian Saidina Osman pun, selepas tu Saidina Osman pun pergi balik berjumpa dengan penduduk Mekah dan Madinah. Dia kata, okey, wahai penduduk Madinah, rakyat kaum Muhajirin dan Ansar, dan juga mana-mana yang duduk di Madinah ni, kamu boleh ambil air ni percuma saja pada hari esok, dan kamu ambillah bekalannya selama 2 hari. Aku bagi percuma kepada kamu. Okey, bijaknya Osman ni. Yahudi tu nampak duit je. Osman ni dia tak nampak duit, dia tak sayang kat duit dia ni. Dia tak sayang duit dia. Jadi dia telaga tu, air telaga tu, dia kata, ambillah, kamu nak ambil banyak mana, boleh simpan untuk 2 hari. Jadi esok tu Yahudi ni pula kamu kena beli dengan Yahudi. Jadi orang yang ada ni nak ambil hari percuma kan, nak ambil hari kena bayar. Maka pusu-pusulah orang mengambil air telaga tu pada hari yang diwakafkan oleh Saidina Osman. Berlanjutan, hari demi hari, minggu demi minggu. Yahudi ni heran, pasal apa hari aku ni tak ada orang beli air telaga aku ni. Okey, last kali dia pergi jumpa dengan Saidina Osman. Wahai Osman, aku nak jual lah telaga ni semua. Aku nak tahan lagi pun buat apa, kata, sebab hari aku jual air ni tak ada orang nak beli. Semua orang ambil hari cuma hang je. Jadi ya Osman pun kata, tak apalah, aku dah tawarkan 40,000 itu, aku beli separuh lagi telaga ni. Jadi Osman pun beli dengan
20,000 dirham lagi. Jadi 40,000 dirham. Okey. Jadi selepas Osman beli telaga tu, dia dengan secara rasmi dia dah milik telaga tu secara sepenuhnya jadi miliknya. Dia pun wakafkan telaga tu kepada penduduk Madinah masa tu. Jadi selepas dia wakaf tu, inilah selepas dia wakaf kawasan tersebut, mulalah di kawasan tersebut menjadi subur, tumbuh dengan pokok kurma lah apa semua, jadi menghijau kawasan tersebut. Dan sehinggalah sekarang dikatakan ada hotel wakaf Saidina Osman yang dibangunkan wakaf oleh Saidina Osman, yang mana diceritakan hanya penduduk Mekah saja, penduduk Madinah saja yang tahu hotel tersebut. Tapi orang lain ni dia tak tahu. Siapa yang berkeperluan pergi ke situ insya-Allah boleh, tapi dia tak diwar-warkan bahawa benda tersebut, hotel tu adalah hotel wakaf. Tak tahu kat mana. Penduduk Mekah saja, penduduk Madinah saja yang tahu. Dan segala hasil hotel tersebut dimasukkan ke dalam akaun Saidina Osman. Masih wujudnya akaun dia khas. Walaupun kalau kata nak wujudkan akaun bank ni kena ada nombor IC ke, tetapi Saidina Osman yang dikatakan sampai sekarang ni dia masih mempunyai akaun bank, akaun pemilikan hotel apa semua tu atas nama dia, disebabkan dibina di tanah tersebut. Dan yang ni memang kerajaan Arab Saudi jagalah benda ni sebut, dan hasil wakaf tu dibangunkan untuk umat Islam. Okey. Okey, seterusnya kita lihat kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, "Iza matal insan inqata'a anhu amalihi illa min salasati, min sadaqatin jariyatin aw ilmin yanfa' bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Yang bermaksud apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali dari 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan untuk kedua ibu bapanya. Okey, kita rasanya kita tamat setakat itu dahulu untuk kuliah kita. InsyaAllah kita sambung balik pada waktu yang lain InsyaAllah. Mungkin ada soalan, 1 ataupun 2 soalan. Ya. Pampasan takaful. Okey, pampasan takaful ni macam saya kata tadi, kita tengok kepada dia punya polisi dia tu macam mana. Kena tengok pada polisi ni. Polisi ni kalau kata pampasan dia tu adalah pampasan untuk hayat si mati, maka dia adalah satu faraid lah. Tetapi kalau bukan hayat si mati, dia bukan faraid. Kalau contohnya pampasan kerana kemalangan, kalau si mati ni kemalangan, dia dapat dia dapat 500,000. Contoh kemalangan, dia dapat 500,000. Tapi selepas kemalangan tersebut, contohnya bila dia kemalangan, dia hilang anggota ke apa ke kan, dia hilang anggota apa semua, dia dapat pampasan. Tetapi belum sempat proses apa semua tu, dia meninggal. Okey, dia meninggal, maka pampasan kemalangan tadi ni dia adalah faraid. Tetapi selepas dia meninggal tu wujud pula pampasan kematian, itu lain pula tu, sebab dia wujud selepas kematian. Dia tengok pada terma polisi tersebut lah, sebab polisi takaful pun sekarang ni macam-macam, hibah amanah lah apa semua sebagainya. Macam tu. Okey, ada lagi satu soalan. Okey, kalau tak ada, setakat itu dahulu. Okey, apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu datangnya, yang kurang itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi kuliah kita dengan tasbih kafarat dan musyrafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.